Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Pelajar 2B, 2RKA dan juga 2D. So seterusnya kita sambung balik topik kita dalam tajuk besar dia, itu tajuk reka bentuk elektronik. So seterusnya kita akan belajar tentang menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Okey, ni tajuk besar dia, menghasilkan lakaran reka bentuk litar elektronik. Okey, apakah tujuan reka bentuk litar ni? Okey, tujuan utama dia adalah sebagai terjemahan awal untuk reka bentuk bagi memudahkan pemahaman. Okey, reka bentuk akan buat lakaran dulu. Dia sama juga macam topik yang dulu-dulu kan. Apa-apa sebelum kamu nak cipta produk ataupun benda ataupun projek, perlulah ada lakaran dahulu. Okey, jadi terdapat dua jenis lakaran yang perlu kamu tahu. Okey, iaitu A, lakaran gambar rajah blok, dan juga B, lakaran reka bentuk litar skematik. Okey, seterusnya pada slide ni, kalau kamu lihat, ni adalah contoh lakaran gambar rajah blok. Okey, dia biasanya dia pakai tangan je lukis, dia pakai tangan je. Dia simple je. Okey, ini penerangan tentang gambar rajah blok ni. Yang pertama, mewakili satu sistem yang dibina. Okey, jadi apa benda yang kamu nak bina tu, tu dia punya ni lah, gambar je lah. Yang ringkas, ingat, dia ringkas, dia just lakaran saja. Yang kedua, dia dapat menerangkan dengan ringkas secara sistem beroperasi. Okey, dia bila kamu tengok gambar rajah tu, kamu dah fahamlah sedikit, faham sedikit apa yang kamu nak buat projek tu atau produk tu. Yang ketiga, urutan blok menggunakan anak panah. Okey, kalau kamu lihat pada gambar rajah ni, dia menggunakan anak panah ni. Nampak? Daripada peneria suhu dia pergi ke mikro pengawal kan, mikro controller. Lepas tu dia terus masuk ke arus terus. Lepas tu terus pergi ke rel langsir. Okey, yang ni alat ni lah. Bila suhu tu dia detect ataupun dikesan berlakunya perubahan suhu, satu produk tu akan gerakkan langsir lah. Ni apa yang ada kat sini lah. Lepas tu dia ada guna Bluetooth ni, nampak ni, penerima Bluetooth. So Bluetooth tu biasanya menggunakan alat kawalan jauh. Okey, alat kawalan jauh yang jenis Bluetooth lah. Macam contoh handphone kita pun boleh jadikan sebagai alat untuk remote lah, untuk ni lah, untuk gerakkan rail ni lah. Dalam kes ni lah gambar rajah blok yang saya tunjukkan sekarang ni. Okey, yang keempat, setiap blok dilabelkan dengan nama peranti yang digunakan. Jadi secara ringkas ni dia akan buat petak macam ni. Dia namakanlah apa benda device ataupun peranti tu. Okey, macam ni peneria suhu, yang ni makro pengawal. Lepas tu ni output, ni output, motor harus terus, itu rel langsir. Ni simple je, senang faham. Okey, next. Yang ni pula adalah contoh lakaran reka bentuk litar skematik. Dia ni lebih bersistem sikit lah, lebih bersistem. Dan kalau kita biasa dengan alat-alat elektronik, kita dah faham dah, kita dapat baca dah gambar rajah ni. So dengan erti kata lain, dia lebih detail sikit lah. Okey, jom kita lihat apa ciri-ciri dia. Yang pertama, menggunakan simbol komponen. Nampak? Dia akan menggunakan simbol komponen lah. Contoh macam ni kan, 8T112VDC. Ni adalah logo apa ni? Ni logo bateri yang ada garis panjang, itu pendek, panjang, pendek. Okey, yang ni 12 VDC ni 12 volt direct current. Itu maksud dia. Banyak lagi macam D1 ni apa? D1 ni ialah lampu LED lah. Okey, dan logo yang besar ni, yang banyak kaki ni, ni adalah mikro pengawal. Ni contoh lah. Okey, seterusnya yang kedua, menunjukkan arah aliran 1 litar. Okey, ni 1 litar lah ditunjukkan. 1 litar lengkap. Yang ketiga, simbol disambungkan menggunakan garis lurus. Berbeza dengan yang gambar rajah blok tadi. Yang ni dia menggunakan garis lurus saja, tak ada anak panah. Dan yang keempat, memudahkan
pengguna memilih komponen elektrik. Jadi dengan nama-nama ataupun simbol-simbol yang ada kat sini, kalau siapa yang pakar elektronik tu dia tahulah nak letak apa dekat, nak ambil barang apa, macam bateri, LED, lepas tu GND ni ground, ada pembumian, modul Bluetooth. Ni adalah modul Bluetooth lah. Biasanya dekat remote control dalam smartphone pun ada modul Bluetooth ni. Dalam PC pun ada, dalam laptop pun ada modul Bluetooth ni. Okay, next. Okay, binaan papan litar elektronik mikro pengawal. Okay, yang pertama, gabungan beberapa komponen elektronik bersama mikro pengawal pada papan litar. Okay, jadi papan litar tu macam tadilah kan, dua gambar rajah tadi kan. Dia kena buat papan litar tu dan dia akan gabungkanlah device komponen elektrik dan juga mikro pengawal tadi, microprocessor tadi pada satu papan litar tadi. Okey, yang kedua, mempunyai litar input dan litar output disambung dengan papan litar elektronik mikro pengawal. Ni maksud dia ni lah tadi. Ni tadi yang gambar ni, gambar jah blok ni. Ni dia punya input kan. Input dia. Lepas tu mikro pengawal. Lepas tu ni output. Yang motor arus terus dengan rel langsir ni. Motor ni dia akan gerakkan rel lah. Tu maksud dia. Ni output lah kira. Okey, yang ni juga sebagai input juga ni, penerima Bluetooth ni. Okey. Kita pergi balik. Okey, ini adalah komponen peranti dan bahan yang digunakan dalam papan litar elektronik mikro pengawal. Okey. Bagi saya refresh balik saya revise balik. Satu papan mikro pengawal ni korang boleh tengok dekat sini Okey, macam ni. Okey, silap. Kamu dah belajar dah awal-awal lagi tu. Yang ni. Yang ni. Sekejap. Salah pula. Sekejap yang ni. Ni papan litar ni maksud dia. Okey. Ni. Ni papan litar ni yang nampak ni, yang hitam banyak kaki ni lah mikro pengawal. Jadi dekat sini semua ada remote control sekejap ni remote control kan. Dia akan kawal control panel ni, litar pengawal ni yang ada mikro pengawal, ada banyaklah chip-chip, diode dia akan kawal. Bila kamu tekan pintu gate ni, pintu gate akan bergerak lah. Macam tu konsep dia. Tu saya revise balik lah supaya korang dapat balik apa yang kita nak buat, iaitu papan litar ni. Ok, sekejap kita sambung balik yang tadi. Ok, yang ni adalah komponen dia. Macam nombor 1 ni bateri 12 volt. Simbol dia macam ni. Fungsi dia itulah membekalkan kuasa lah, bekalan kuasa elektrik. Lepas tu nombor 2 ni diode. Simbol dia macam ni. Nombor 3 kapasitor 330 microfarad. Logo dia macam ni, simbol dia. Apa fungsi dia ni, kamu boleh baca lah. Yang ni ada dalam buku teks, kamu boleh tengok. Ingatkan, fahamkanlah apa komponen-komponen tu punya fungsi dia. Okey, banyak Okey, ni yang keenam, Swiss. Sini logo Swiss. Dia fungsi dia menyambung memutuskan arus elektrik. Okey, ni kristal. Kristal 20 MHz. Sini logo dia menjana jam, clock. Okey, apa benda dia ni? Okey, kalau kamu lihat dalam jam tangan kita, macam mana jam tu boleh mengira waktu kan? Dia detik apa semua tu. Okey, sebab ada ni lah, kristal 200 MHz ni. Ni yang ada logo ni dekat jam ni. Ni rupa dia. Ni lah kristal Okey, contoh kristal. Macam ni rupa dia. Okey, kita pusing balik yang tadi. Jadi banyak lagi lah komponen-komponen atau peranti, bahan-bahan elektronik yang digunakan dalam satu litar untuk meneruskan fungsi barangan atau produk tersebut. Okey, macam ni nombor 10 ni, modul Bluetooth.
Macam ni rupa dia ataupun simbol dia. Sebuah alat komunikasi tanpa wayar untuk menerima dan menghantar isyarat antara dua peralatan. Bluetooth ni korang faham lah kan, sebab kat semua smartphone sekarang ada Bluetooth. Fungsi dia untuk wireless lah, untuk transfer data daripada telefon lain. Telefon lain tu on Bluetooth, telefon ni on Bluetooth, nak pindahkan gambar ke file ke menggunakan Bluetooth. Okey, seterusnya pin mikro pengawal dan fungsi. Okey, pada mula-mula pembelajaran hari tu saya ada tunjukkan mikro pengawal macam gambar dia lah. Dia warna hitam, lepas tu banyak kaki, nampak? Belah sana ada kaki, belah sini pun ada kaki. Dalam dia ada microchip ni, yang kecil ni. Kat slide yang sebelum ni saya ada tunjukkan apa yang ada dalam microchip ni kan. So yang ni adalah mikro pengawal 28 pin. Okey, kalau kamu kira 1, 2, 3 ni apa semua ni, kaki ni ada 28 pin ni, ataupun kaki pin lah orang panggil. Okey, setiap pin ni ada fungsi dia ni, nampak? Nombor 1 reset, nombor 2 IN1, nombor 3 IN2. Banyak not use lah. Ni semua ni kamu boleh tengok dalam buku tag ada. Saya nak terangkan, korang tak faham kadang apa dia punya maksud dia tu kan. Just saya nak beritahu apa yang ada pada mikro pengawal tu, yang banyak kaki ni. Jadi yang banyak kaki ni bukan saya saja banyak kaki, dia ada fungsi dia, ada peranan dia. Okey, jenis-jenis pin mikro pengawal serta fungsi dia. Nampak? Jadi ni pin kaki itulah yang kecil-kecil yang halus kan. Pin yang pertama ada fungsi dia sebagai reset. Fungsi dia apa? Boleh baca kat sini lah. Ni pun ada dalam buku tag, macam VDD, VSS semua ni, N2, N1, N2, N3. Ni adalah penerangan dia, apa fungsi dia. Ni kalau saya nak terangkan memang nanti kan kamu sabut just kamu tengok, kamu fahamkan yang satu mikro pengawal tu dia banyak kaki, banyak pin, dan setiap pin tu ada fungsi dia. Fungsi dia boleh tengok kat sini lah. Okey, seterusnya ni pun pasal pin tu juga, apa peranan dia di out one ni. Okey, dia ada maksud di out one. Apa maksud dia? Digital output. D itu digital, out tu output. Dia adalah nombor dia 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing ada peranan dia Dan DIN pun sama juga. DIN ialah digital input. Okey, boleh tengoklah dalam buku teks, memang ada. Okey, seterusnya kita nak macam belajar ataupun buat satu lakaran litar elektronik diod pemancar cahaya LED berkelip mengikut selang masa. Okey, maksudnya satu papalitar ni dia ada lampu LED yang macam ni, yang hijau merah ni. Lepas tu dia ada switch ni. Okey, lepas tu dia ada papan tu lah. Okey, switch ni sebagai input. Kamu tekan, lampu LED tu akan menyala. Okey, dan lampu LED ni adalah output, dia menghasilkan cahaya. Okey, ni adalah contoh lakaran untuk yang tadilah, yang apa, lampu litar elektronik diod pemancar cahaya ni, LED berkelip ni. Okey, dia simple je. So first kita kena buat dia punya gambar rajah blok lah. Macam ni contoh dia, pakai tangan je buat petak. Okey, apa benda input tu, lepas tu ada anak panah. Terus masuk ke microprocessor, makro pengawal, sorry. Dia ni akan proses kan, dia ada komputer dalam tu, ada otak dalam tu yang korang dah save, korang dah programkan. Benda tu semua korang dah belajar dah sebelum ni, saya dah terangkan sikit-sikit lah. Jadi seterusnya ni diod pemancar cahaya. Ini adalah output lah, macam saya cakap tadi. Switch input, diod ni ataupun LED ni adalah output. Okey, ni bekalan kuasa dia lah, dia menggunakan bateri 12 volt. Alright. Okey, ni contohlah LED yang gulung ni LED strip kita panggil. Ni dia punya papan litar dia, mikro pengawal ada kat situ. Okey, dia boleh klip-klip lah. Kau nak klip lama-lama ke, kau nak klip kejap-kejap ke, nak klip warna biru saja ke, nak klip warna merah ke, yang macam tu lah.
Yang ni pula adalah lakaran ke bentuk litar skematik. Macam saya dah tunjukkan tadi lah kan. Dia ni dia ada litar input, lepas tu dia ada litar output, lepas tu dia ada ni lah mikro pengawal ni. Jadi setiap litar ni kan, contoh litar input ni dia adalah logo dia, simbol dia, 5 volt direct current, ni bateri ataupun power supply lah. Lepas tu ni switch, tekan tutup, ni logo simbol dia. Lepas tu dia adalah letak apa tu, kapasitor, lepas tu dia ada grounding kan. Ni GND ni ground ni maksudnya pembumian, dia bumikan. Setiap alat elektronik atau elektrik kena ada bumi, wire bumi. Kok ada apa tu orang cakap, petir ke apa kan, overload ke, dia akan bumikan arus tu. Alright, sama juga dengan litar output ni lah. Output ni yang tadi switch kan, input. Ni adalah logo ataupun simbol LED. Korang harus tahulah ada segitiga macam ni, ada segitiga, lepas tu ada garis lurus, kemudian ada dua anak panah ni terpanjang. Okey, dan dia juga ada litar output ni, juga ada ni lah perintang. Fungsi perintang kamu harus tahu. Dia nak rendahkan arus ke, supaya apa ni, LED ni tak rosak kan. Okey, seterusnya komponen atau peranti litar input yang digunakan. Ni tadi saya dah beritahu lah tadi. Yang pertama switch tekan tutup, simbol dia macam ni. Kemudian yang kedua perintang tetap 10 kilo ohm, logo dia macam ni. Yang ni pula peranti litar output. Okey, yang pertama diode pemancar cahaya, logo dia yang macam saya dah beritahu tadi. Dan yang kedua perintang tetap 1 kilo ohm, logo perintang macam ni, ingat. So last kali hashtag ni, fungsi perintang menghadkan aliran arus dalam litar atau untuk mendapatkan volten susut merantasinya. Jadi secara asasnya fungsi perintang ni mak penting, iaitu menghadkan aliran arus. Dia tak boleh besar arus tu nak lalu dekat diode tu, nanti diode tu akan rosak. Okey, seterusnya jadual senarai keperluan perlu dibina untuk menerangkan kuantiti dan fungsi bagi setiap peranti dan komponen yang digunakan. Jadi dalam satu projek tu, macam tadi first korang kena lukis gambar rajah blok kan. Lepas tu gambar rajah skematik. Dan hari sekali ni jadual senarai keperluan lah yang perlu dibina untuk menerangkan kuantiti dan fungsi bagi setiap peranti dan komponen yang digunakan. Okey, ini adalah contoh jadual. Kamu boleh tengok dalam buku teks, boleh baca. Siapa yang tak ada buku teks, tak bawa balik hari tu, boleh tengok dalam buku teks dalam bentuk PDF, file PDF dekat Telegram tu ataupun dekat WhatsApp saya ada bagi hari tu. Buka tu boleh tengok balik, search lah. Okey, first bilangan komponen peranti bahan, kuantiti berapa, fungsi dia. Jadi korang kena buat lah benda ni, kena list out, kena listkan apa komponen atau peranti tadi, berapa kuantiti dia diperlukan, dan kena tulis lah fungsi dia. Okey, macam tadi pasal apa tu, diode pemancar cahaya berkelip ni kan, LED berkelip ni, dia ada switch tekan tutup sebanyak satu, dan fungsi dia itulah untuk menyambung dan memutuskan litar lah. Bila tekan litar lengkap, bila lepaskan litar off kan, itu maksud dia. Okey, yang kedua ada papan litar elektronik mikro pengawal. Jadi ada satu papan litar, dia ada mikro pengawal lah, yang banyak pin tu, banyak kaki tu. Okey, seterusnya yang ketiga ada bateri 12 volt. Fungsi bateri kamu tahulah. So ada sebiji je bateri diperlukan. Yang keempat pemegang bateri. Pemegang bateri tu, kau nak guna bateri kena ada dia punya tapak tu kan, pemegang dia tu, slot untuk letak bateri kan pun perlu ada satu. Fungsi dia memegang bateri saiz AA sebanyak 8 biji. Okey, dia tulis ni sebanyak 8 biji tapi kuantiti ni satu. Ni maksudnya 12 volt tu satu set lah sebenarnya. Okey, satu set maksud dia. Benda ni boleh tengok dalam buku.
Okey, yang kelima, wayar pelompat bersama soket female. Wayar pelompat ni kalau bahasa Inggeris tu jumper. Okey, ada 4 biji. Fungsi dia untuk menyambungkan peranti dengan papan litar elektronik mikro pengawal. Itulah fungsi dia. Lepas tu ada diod pemancar cahaya, maksudnya lampu LED tu sebiji untuk hasilkan cahaya apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Lepas tu ada sebiji perintang 1 kilo ohm. Fungsi dia untuk mengawal atau menghadkan arus elektrik pada diod pemancar cahaya supaya tidak rosak. Nampak fungsi dia tu. Dan yang ke-8, perintang tetap 10 kilo ohm. Dia perintang ni kan tadi saya dah tunjuk tadi, dia ada dekat input satu kat output kan. Okey, yang nombor 1 ni dia ada satu kuantiti dia ada satu, disambung pada switch tekan tutup untuk mengawal dan menghadkan arus elektrik. Jadi yang 10 ohm ni pada ni lah litar input lah. Okey, litar input iaitu pada switch ni. Switch kan input kan. Seterusnya lakaran litar elektronik lampu kawalan penderia cahaya menggunakan peranti input analog. Okey, yang tadi tu LED. Okey, LED betul ada switch tekan tutup, lepas tu ada lampu LED lah dan juga mikro pengawal kan. Yang ni pula dia menggunakan input dia tu penderia cahaya, sensor, light sensor bahasa Inggeris lah. Bila cahaya terang, lampu automatik, lampu jalan tu dia off. Tu jenis dia tu contoh dia. Okey, ni adalah gambar rajah blok dia. Okey, seperti saya cakap tadi, dia ringkas, just lukis petak, betul tulis apa device dia, apa peranti dia. Lepas tu ada anak panah ni apa semua kan. Ada mikro pengawal, ada geganti ataupun relay. Ini output, ada 2 output dia ni nampak ni. Lepas tu ada lampu LED 12 volt output juga, dan menggunakan kuasa 12 volt, kuasa bateri ke tak kisahlah, kuasa apa plug rumah ke. Tapi biasa untuk yang ni biasa pakai bateri kecil tu, yang double A tu kan. Tak kisahlah double AA tu, double triple A pun ada. Yang seketul besar tu pun ada, yang kecil seketul tu pun ada, yang 9 volt pun ada, tapi ni 12 volt lah. Okey, benda yang sama juga ada litar skematik yang kamu perlu lukis buat untuk ni lah lampu kawalan penderia cahaya ni. Dia juga ada litar input, ada mikro pengawal dan juga ada litar output. Okey, dia menggunakan simbol lah. Anak panah dah tak guna dah, dia guna garis lurus macam ni untuk menyambungkan antara device ke device yang lain. Okey, ni input, ni output, samalah macam tadi Okey, ni litar input lah. Ni penerangan ringkas dia lah. Apa yang ada pada litar input ni, ada 5 volt direct current, ada perintang 10 kilo ohm. Lepas tu ni ada penderia cahaya LDR. Lepas tu ni ada ground, dibumikan. Okey, ni pula mikro pengawal yang banyak kaki, banyak pin ni kan. Setiap pin ni ada fungsi dia. Servo 101, servo 02. Okey, dan seterusnya litar output. Litar output ni banyak sikit simbol yang digunakan. Kuasa pun ada juga 5 volt di sini. Untuk ni lah hidupkan peranti lampu LED tu kan ada kuasa kan. Kuasa 5 volt ni daripada yang bateri 12 volt tadi lah dia dah asingkan. Okey, ni logo apa ni? Adalah maksud dia, nanti saya tunjuk sekejap lagi. Okey, ini adalah peranti ataupun komponen litar input yang digunakan. Yang pertama, perintang peka cahaya LDR. Okey, ni sensor tu lah, sini simbol dia. Dan yang kedua, dia menggunakan perintang tetap 10 kilo ohm. Logo dia macam ni. Perintang, ingat logo dia macam ni, simple dia ada zigzag. Okey, yang ni pula litar output. Litar output yang pertama ada diod pemancar LED, lampu LED tu. Simbol kamu dah faham ingat simbol dia macam ni. Kok ada soalan, ni simbol apa? Korang tahulah, ni LED lah. Okey,
ataupun diode pemancar cahaya. Yang kedua, perintang tetap 1 kilo. Ni salah ni, kilo ohm ni. Kilo ohm bukan kilowatt. Salah logo Jadi logo dia macam ni lah. Dan juga relay geganti. Macam ni simbol dia. Okey, lepas tu macam biasa kena buat jadual lah, senaraikan barang-barang keperluan lah, komponen keperluan, beritahu berapa kuantiti dia dan juga apa fungsi dia. Okey, inilah dia punya komponen, berapa kuantiti dia dan berapa apa fungsi dia. Okey, contoh nombor 1 ni lah kita ambil perintang peka cahaya, ada satu je. Okey, fungsi dia mengesan kecerahan cahaya dan menghantar isyarat dalam bentuk analog. Ni kita dah belajar kan pasal input analog ni kan. Jadi dia akan kesan cahaya lah, macam yang saya cakap hari tu, ada lampu jalan tu kan, macam mana dia boleh bila dah siang lampu tu boleh padam. Inilah prinsip dia, konsep dia. Nombor 2 ni perintang, itu papan litar elektronik, samalah macam tadi juga. Sama gak macam tadi. Kamu kena listkan berapa kuantiti, kena listkan berapa kuantiti dia dan juga apa fungsi dia. Kena ingatlah fungsi dia ni. Kalau lihat ni fungsi dia sama je. Macam perintang ni, apa fungsi dia? Sama je. Fungsi dia disambungkan bersama dengan perintang peka cahaya untuk kawal hadkan arus elektrik. Tu yang saya cakap tadi. Kalau tak ada perintang, memang habis, terbakar kau punya LED tu. Ataupun perintang peka cahaya ni. Dia harus kecil je. Jadi itulah fungsi perintang. Dan bateri, lampu LED, macam tadi jugalah, menghasilkan cahaya bila arus elektrik melaluinya. Nombor 6, wayar pelompat jumper. Okey, totally semua sama. Dia punya bilangan dia dan juga fungsi dia. Yang lain tadi inilah geganti ni. Kalau untuk yang lampu LED klip-klip tadi, dia tak ada geganti. Ini kalau pakai relay, pakai input analog tu, yang ni perintang peka cahaya ni kan, LDR ni, memang kenalah pakai geganti. Fungsi dia untuk menyambung dan memutuskan litar yang berarus tinggi. Okey, ni kau boleh baca lah apa fungsi dia, ingatkan dan fahamkanlah apa maksud dia, fungsi-fungsi tu. Okay, next. Okay, ni adalah last untuk slot ni. Jadi next ni nanti kamu akan belajar cara untuk membina litar simulasi yang berfungsi dengan perisian khas. Okay, yang ni dia lebih kepada amali. Biasanya kalau kat sekolah akan dibagi satu papan lah. Kamu akan dibagi LED, satu mikro pengawal, satu switch ataupun LDR tu, sensor cahaya tu kamu kena pasang. Lepas tu kamu kena ni lah, programkan. Okey, macam ni tengok yang A ni, pengenalan perisian tu, software tu, pemprosesan pengaturcaraan secara teks. Ni ada dia punya kod bahasa-bahasa dia. Contoh kalau macam pintu pagar pintu pagar automatik ni kan, dia tekan switch remote, dia buka, tekan switch satu lagi, dia tutup. Benda tu semua kita dah atur carakan dalam dia punya mikro pengawal tu. Okey, dia mikro pengawal ni maksudnya program tu ikutlah fungsi dia. Macam pintu pagar tu lah fungsi dia kan. Kalau benda lain, mesin basuh, lain pula, dia punya program dia kena masuk. Okey, kita stop kat sini. Nanti saya akan bagi soalan-soalan berkenaan topik-topik yang kita dah belajar ni. Jadi korang bolehlah jawab dekat Google tu lah, Google Form tu nanti, dan bagilah markah tu. Sekurang-kurangnya kamu ada buat pembacaan ataupun rujukan dan juga dinilai dengan soalan-soalan tersebut. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.